A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hadirin hadirat sekalian? InsyaAllah saya doakan walau di mana pun anda berada, kan, mungkin ada yang di rumah tengah masak, okay, tengah lipat baju ke, ataupun yang sedang bawa kereta mungkin, tak kira lah walau di mana pun anda berada. InsyaAllah saya doakan semoga kita semua berada di dalam jagaan Allah. Semoga Allah SWT sentiasa pelihara kita dekat mana pun kita berada, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi hari ini kita akan belajar apa? Saya hari ini akan mulakan dengan sebuah kisah dahulu. Okay, saya akan bercerita dahulu. Kalau sebelum-sebelum ni doa-doa di dalam Al-Quran ni kan, saya akan terus mulakan dengan doa, betul tak? Lepas tu baru saya cerita. Tapi hari ni terbalik. Hari ni saya akan cerita dulu, baru saya akan kongsikan apa doa kita untuk hari ini. Baik, sedikit sebanyak ia berkisar tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi muslimin muslimat tahu ataupun tidak, Nabi Syuaib ini diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Ada yang tahu ke tak? Okey, untuk cari jawapannya, okey, mungkin dalam apps Quran, okey, boleh cuba cek dalam apps Quran masing-masing, ada ke tidak function search engine untuk kita. Ada ikon search tu, kita boleh typekan kalimah-kalimah yang kita nak cari. Okay, contoh untuk ini kita type Syuaib, okay, Shin Ain Ya Ba. Contoh kita type begitu, nanti ia akan keluar beberapa ayat, okay, ataupun beberapa surah yang ada kalimah yang kita masukkan tadi. Okay, boleh cuba buat. Okay, cuba buat dan nanti anda akan lihat ada beberapa tempat di dalam Al-Quran yang mana digandingkan Nabi Syuaib ini dengan kaum Madian. Okay, jadi kita tahulah, lepas ni kita tahu kalau kita jumpa je kisah tentang kaum Madian, kita tahu ia adalah kaum yang hidup sezaman dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, jadi hari ini kita akan baca tentang sebuah kisah yang Allah dah ceritakan kepada kita di dalam surah Al-A'raf ayat 88 dan 89, di mana mafhumnya, pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu wahai Syuaib, dan juga orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu pindah kepada agama kami. Baik, jadi pemuka Quraisy pada ketika itu, mereka ni bagi option kepada Nabi Syuaib untuk dia pilih. Okay? Option yang pertama, keluar daripada sini. Okay? Keluar daripada kampung kami. Bukan kamu je keluar, tapi orang-orang yang ikut kamu pun kena keluar juga. Okay. Option yang kedua, kalau kamu tak nak pindah, kamu nak stay dalam kampung ni, boleh, tapi kamu kena pindah kepada agama kami. Tukar agama lah maksudnya, kan? Okey, jadi kita lihat muslimin-muslimat sekalian, kadang-kadang inilah sebenarnya pengorbanan yang perlu dilakukan oleh
para nabi kita, oleh para sahabat, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang minggu lepas kita dah bincangkan, iaitu tentang hijrah, kan? Jadi samalah macam apa yang sedang dialami oleh Nabi Syuaib pada ketika itu. Baik, sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kita sendiri, dia ada satu tahap ni bila mana bi'ah ataupun suasana yang ada di sekeliling kita tidak mengajak kita ke arah kebaikan. Okay? Tapi ia lebih kepada ke arah kemaksiatan. Bukan nak suruh kita buat baik, tapi asyik nak suruh kita buat jahat aja, contohnya lah. Okay? Dan kita pula pada ketika itu tidak mampu untuk ubah apa-apa pun keadaan tersebut. Okay? Kita tak mampu untuk cakap tak nak. Kita tak mampu untuk ajak diorang buat baik, contohnya lah kan. Jadi pada ketika itulah sebenarnya ada tuntutan untuk kita berhijrah. Okay? Ada tuntutan untuk kita keluar daripada situasi tersebut. Sebab apa? Antara perkara yang penting untuk kita manusia, okay, antara faktor yang kuat mempengaruhi manusia adalah bi'ah, okay? Suasana di sekeliling kita. Sebab suasana itu sendiri, ia sangat mempengaruhi kelakuan seseorang, mempengaruhi akhlak seseorang, mempengaruhi percakapan seseorang, malah mempengaruhi diri seseorang keseluruhannya. Kita bayangkanlah, kalau sekeliling kita ni semuanya orang-orang yang baik, kita tend to tidak melakukan benda-benda yang tak sepatutnya lah, kan? Ataupun benda-benda yang akan menyebabkan kita berdosa, menyebabkan kita difitnah ataupun sebagainya. Okay? Tapi kalau kalau sekeliling kita semuanya orang-orang yang toksik, jadi dari mana kita nak dapat tempias positive vibes tu? Betul tak? Okay? Sebab itulah kenapa kita disuruh untuk cari kawan-kawan yang baik. Okay? Bukan sebab kita baik. Okay? Kita taklah baik sangat pun. Okay? Sebab kita tak baiklah, kita kena ada kawan yang baik. Kita kena ada kawan yang soleh duduk dengan kita. Okay? Sebab kadang-kadang bila contohlah kita dah tersasar, okay? Kita dah hanyutlah dengan dunia kita, contohnya. Okay? Percayalah cakap saya, kawan kita yang baik tadi itulah yang akan bawa kita U-turn balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk kita mempunyai sahabat ataupun orang-orang yang baik di sekeliling kita, kerana mereka akan membawa kita ingat kembali kepada Allah. Okay? Kerana itulah sebenarnya matlamat persahabatan pun, kan? Kan? Kita sebagai manusia perlu buat baik dan juga kita perlu sebarkan kebaikan. Okay? Semampu kita, seusaha kita, sebaik yang boleh. InsyaAllah. Baik, kita bayangkan pula pada zaman Rasulullah SAW, baginda dan para sahabatnya, mereka ini demi menjaga keimanan mereka kepada Allah, mereka sanggup untuk lakukan apa sahaja. Termasuklah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya mereka berhijrah. Okay? Mereka perlu tinggalkan apa yang mereka ada, apa yang mereka usahakan, kan? Kerana pada mereka, bagi mereka, akidah
iman itu adalah nombor satu untuk mereka. Mereka tahu apa yang mereka tahu, mereka perlu jaga iman dan akidah mereka. Jadi mereka sangguplah untuk tinggalkan apa sahaja yang ada. Betul? Baik, jadi agak-agak kita ni, saya ni boleh tak buat macam itu? Kita ni sekarang dah duduk dekat rumah kondominium. Ada ada swimming pool, ada gym, TV kita pun 30 inch. Contohnya lah kan. Anak-anak semua sekolah bagus. Kita pun kerja, gaji boleh tahan. Masya Allah, beribu-ribu. Kan? Sekali tiba-tiba ada orang suruh kita pindah pula. Semata-mata untuk kita jaga akidah kita, jaga iman dan Islam kita. Jadi agak-agak kita nak pindah tak? Kalau kita pindah, iman kita selamat. Tapi tak ada harta. Tapi sebaliknya, kalau kita nak stay, kita tak nak pindah, harta ada. Of course harta ada lah. Yang tadi semua tu lah kan. Tapi iman kita tak selamat. Mana satu agak-agak yang kita decide untuk pilih? Jadi mungkin malam ni sebelum tidur masing-masing boleh cuba muhasabah. Fikir-fikirkan kalau kita diberi pilihan, sama ada kita nak pilih Islam ataupun dunia, mana satu yang akan kita pilih? Mana satu yang akan menjadi pilihan kita? Takut sebenarnya muslim-muslimat sekalian, kan? Sebab itu kita ni perlu berdoa, kan? Kena sentiasa doa kepada Allah supaya Allah tetapkan kita dalam Islam, supaya Allah pilih kita untuk sentiasa berada di dalam pada landasan yang betul. Sentiasa berada dalam agama Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Baik, kita sambung pada kisah Nabi Syuaib tadi. Bila ahli Madian ni nak halau Nabi Syuaib, dan mereka bagi pilihan kepada Nabi, sama ada nak keluar daripada kota itu ataupun stay dan kufur. Jadi apa jawapan Nabi Syuaib? Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya kalau kami ni pindah masuk agama kamu, maksudnya kami dah berdustalah kepada Allah. Kan? Allah dah bagi kami hidayah, tapi kami nak buang. Macam gitu je. Betul tak? Jadi, dan tidaklah patut kami pindah kepada kamu kecuali jika Allah menghendakinya. Sesungguhnya pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Jadi lepas je Nabi Syuaib cakap begitu, Nabi Syuaib terus berdoa. Sekarang inilah sebenarnya doa kita pada hari ini. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan keputusan yang adil, dan engkaulah sebaik-baik hakim. Jadi apa yang Nabi Syuaib minta? Nabi Syuaib minta kepada Allah supaya Allah berikan mereka solution, berikan mereka satu keputusan untuk mereka hadapi. Satu keputusan untuk situasi yang mereka hadapi, kan? Supaya Allah bantu mereka untuk menghadapi kaum mereka pada ketika itu. Kerana apa? Kerana sesungguhnya muslimin-muslimat, mereka ini sangat yakin. Nabi Syuaib tahu bahawasanya hanya Allah lah sebaik-baik pemberi keputusan. Hanya Allah lah yang maha adil. Hanya Allah lah juga yang tidak akan menzalimi hamba-hambanya.
Jadi banyak sebenarnya ibrah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada doa ini, kan? Daripada kisah tentang sama ada kita perlu kita nak pilih yang mana satu, kan? Agama ataupun dunia, agama ataupun kepentingan diri kita sendiri, kan? Dan lepas tu pula di mana kita perlu adanya kawan-kawan yang baik, suasana yang baik di sekeliling kita untuk menjaga diri kita sendiri dan juga semestinya untuk menjaga iman kita, kan? Kemudian doa yang boleh kita amalkan, doa Nabi Shu'aib yang semestinya insya-Allah ada manfaatnya kalau kita amalkannya. Baik, jadi insya-Allah sekadar itu sahaja. Minggu hadapan nanti kita akan belajar tentang doa yang baru pula, insya-Allah. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar, dapat mengambil ibrah daripada apa sahaja yang dah kita belajar. Yang kita dah belajar, kita dah tahu, kita amalkan. Insya-Allah semoga Allah memberkati usaha setiap daripada kita untuk menjadi seorang insan yang lebih baik daripada sehari ke sehari, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.